difahamkan oleh penduduk dan juga NGO telah berlalutan daripada tahun 1992 sehingga ke tahun 2023. Namun 2023 ini adalah tarikh di mana mereka baru mendapatkan perintah mahkamah, dan itu pun telah selesai dibicarakan, dan kita lihat fakta-fakta yang saya telah faham bahawa status pemilik tanah ini pada asalnya tidak ditentukan secara terperinci ataupun sebenar-benarnya. Kita ambil logik seperti mana, ini bahasa layman, bahasa orang biasa nak senang faham. Kita dah beli rumah dan kita telah disuruh untuk ambil loan. Okey, dan setelah kita dah selesaikan bayar loan, dan dalam agreement ni pun memberitahu, saya telah meneliti, rumah itu siap dalam masa 12 bulan. 18 bulan. Dan daripada 1992 sehingga ke tarikh sekarang ini tiada rumah, dan telah didatangkan dengan satu modus operandi baru oleh syarikat baru. Walaupun dikatakan pemiliknya sama, tapi ini modus operandi baru mereka, dan mereka disuruh untuk pindah ke rumah panjang sementara, dan di rumah panjang itu juga akan diambil tanah itu dan dibuat rumah baru. Dan apa penyelesaian mereka adalah diberikan satu perjanjian untuk hutang balik dengan bank dan beli balik lagi rumah. Saya katakan di sini yang terlibat ada 4 ahli keluarga berbangsa Melayu, dan rata-ratanya yang lain adalah berbangsa India. Dan di kalangan mereka bukannya semua orang senang. Kita lihat ni kampung ini ada di Kampung Melayu Subang, berdekatan dengan Kampung Subang. Orang-orang di situ bukan orang yang berpendapatan tinggi. Dia orang biasa sahaja. Dan jika kita berikan satu lagi modus operandi sebegini kepada mereka, saya katakan majoriti tidak mampu untuk berhutangkan bank dan tidak mampu memiliki rumah. Dan pada hari ini juga, setelah mereka mendapatkan perintah mahkamah, iaitu syarikat Danya Emas ini mendapatkan perintah mahkamah untuk melandaikan tanah ataupun untuk memasuki tanah tersebut, di manakah tempat mereka ini akan berteduh. Jadi setelah berbincang, dan saya memberikan sedikit pendapat kepada NGO dan juga Cik Ubat, bagaimana kita boleh selesaikan perkara ini mengikut beberapa stages. Pertama, kita akan merujuk kepada kerajaan negeri dan bertanya kepada mereka. Kita perlukan pihak-pihak yang berwajib ini bertanggungjawab dan merungkaikan isu ini secara jelas kepada rakyat. Bagaimanakah tanah itu diluluskan? Pertama. Yang kedua, sewaktu di mahkamah, kenapa isu-isu orang dah beli tanah ini tidak dibawa ke hadapan ataupun tidak dikemukakan? Dan jika ikut undang-undang tarikh 1992 sehingga ke tahun 2023, akan ada isu limitation period. Akan ada isu di mana tindakan ini sudah lama tidak diambil. Namun, saya difahamkan juga segala perkara ini baru saja dirungkaikan dan berada dalam pengetahuan penduduk pada perintah itu baru ingin dilaksanakan. Jadi masih ada harapan dan peluang untuk penduduk mendapat keadilan dan kebenaran bagi pihak mereka. Cumanya adanya PC di sini, saya percaya, untuk memberikan satu bukan desakan, tapi meminta untuk kerajaan ataupun orang yang bertanggungjawab berfikir lebih panjang bagaimana untuk memberikan pampasan ataupun keadilan bagi orang-orang yang terjejas ini. Itu saja daripada pihak. Ada nak tambah tak? Pada pandangan saya, sebab saya turun Padang semalam, saya tengok, saya pun menangis tengok keadaan mereka. Macam Rishi sendiri, rumah dia ni dirobohkan, dia tak boleh nak terima sebab dia dah habis buat bayaran loan sebanyak 37,000. Loan dah beberapa tahun dah habis. Jadi pada saya tengok, kalau nak pindah perpindahan pun daripada rumah panjang, takkan makan masa sampai 31 tahun. Dah ada orang duduk kat situ, rumah panjang tu pula atas dia dah ada rumput-rumput ni, Cikgu Bat. Teruk sangat. Jadi saya minta kerajaan Selangor pekerlah perkara ini. Janganlah kita ni asyik buat rumah untuk warga asing, untuk rakyat Malaysia, warga negara sendiri kita abaikan. Saya tengok keadaan rumah panjang tu, rasanya rumah panjang pun dah terbenam ke bawah. Orang tak boleh duduk, ada yang dah meninggal owner dia. Sebab tu yang Rishi tu terasa sangat, sebab mak dia pun dah meninggal. Jadi mak dia kata sampai aku mati pun aku tak dapat rumah. Sebab tu dia fight all out untuk mak dia jugalah rumah tu. Okey. Kita akan turun ke site ground zero, kemudian kita akan bawa penduduk Giadun. Okey, saya nak ulang satu benda yang semua orang kena ingat. Kampung ini kampung di bawah program apa nama ini, buku hijau Tun Razak. Mereka sahut seruan kerajaan, mereka turun ke tanah, mereka membekalkan tenaga terhadap pembangunan. Sehingga tahun 92, arahan kerajaan ialah pengosongan tanah kerana projek kepentingan awam, di mana nak buat jalan alternatif ke Damansara ini. Okey, baik. Tetapi secara tiba-tiba sebuah syarikat dapat tanah tersebut. Maknanya ini adalah palsu, tipu dan niat jahat. Saya tak boleh simpan prasangka itu. Kedua ialah syarikat yang dapat itu syarikat Sina Fadilat Malaysia Sdn Bhd. Nama hebat kan. Okey, siapa owner syarikat ini? Owner syarikat itu laki bini, Siti Maimunah binti Haji Hashim dan Sumadi Ismail.
kita buat carian siapa Sumadi Ismail, dia pemimpin UMNO Negeri Selangor pada ketika itu. Engkau keluar arahan dengan sengaja, lepas tu kau bagi kepada pemimpin UMNO owner tanah. Pemimpin UMNO itu buat perjanjian dengan penduduk, kononnya nak bekal rumah murah kepada mereka. Penduduk buat pinjaman. Penduduk tak tengok pun rumah, ada yang dah habis sampai sekarang, sampai dah mati pun tak dapat rumah ini. Ini kerja siapa? UMNO, pemimpin UMNO. Kemudian secara tiba-tiba apa dia? Muncul sebuah syarikat dapat tanah yang sama, nama dia Dania Emas. Siapa owner Dania Emas? Owner Dania Emas ialah Sumadi Ismail dan Siti Maimunah Haji Hashim. Laki bini ni siapa? Laki bini ini adalah orang yang sama syarikat ini, dan akhirnya engkau perangkap dan kau naik orang sampai tahap ini. Cuma kerajaan keadilan juga harus bertanggungjawab. Kenapa? Membenarkan perubahan ini. Kedua ialah hari ini membenarkan sehingga rumah penduduk dengan janji palsu penipu Menteri Besar Selangor, bagi sedap telinga dengar tapi langsung tak ambil tanggungjawab. Hari ini bayi baru beranak 19 tahun, 19 hari. 19 hari pun terperangkap, orang cacat, orang sakit apa semua terperangkap, warga emas terperangkap tanpa ambil tanggungjawab. Jadi kita tak boleh kompromi. Ini membuktikan penipuan. PKR patutlah diduduk dengan UMNO hari ini. Sebab apa? Sebab penipuan UMNO ini dilanjutkan oleh PKR pada hari ini. Kalau saya salah, daripada segi fakta saya tidak salah. Tapi kalau tanggapan saya salah, PKR kerajaan negeri hari ini perlu menyelesaikan benda ini dan bertemu dengan penduduk. Okay, baik. Sepatutnya penduduk ada dengan kita pagi ni. Tapi disebabkan pagi ni rumah dia orang sedang dirobohkan. Ini kawan-kawan, sahabat-sahabat penduduk hantar makluman, hantar video update daripada masa ke semasa. Apa yang berlaku, saudara? Saya bukanlah kata negara ini negara yang gagal ke apa ke, tapi persoalan dia, apa perasaan semua orang yang mendengar video ini, apa perasaan kamu kalau keseluruhan jenayah ini dan polis turun untuk lindungi the whole penjenayah ini? Apa rakyat ni nak jadi apa?